Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bersama saya Miza Usni Muhammad dan antara tumpuan nasional 5 hari ini. Perak bakal wartakan fatwa berhubung IS. Bekalan Petroron 97, Sarawak kembali pulih. Semuanya dan banyak lagi sebentar lagi. Susulan kejadian seorang pelajar Universiti Sains Malaysia USM yang maut manakala 7 yang lain cedera apabila bas yang membawa 24 anggota rombongan akademik universiti itu ke Aceh terbabit kemalangan. Net Chancellor USM Profesor Datuk Dr. Omar Osman berkata, pelajar itu Muhammad Izamir Nabihan Abdul Majid, pelajar tahun akhir kejuruteraan sumber mineral. Muhammad Izamir Nabihan meninggal dunia ketika menerima rawatan di Pusat Kesihatan Masyarakat Guampang, Aceh. 19 orang termasuk Izamir ini adalah pelajar yang mengikuti rombongan dan diikuti oleh 5 orang pensyarah dan seorang staf teknikal. Jadi program mereka ni ialah mereka melawat ke satu lombong di kawasan dekat dengan Aceh. Dan di situ semasa perjalanan balik bas mengalami kemalangan. Kecederaan yang berlaku kepada yang lainnya tidaklah serius, ada 2 orang saja yang cedera ringan dan mereka sedang dirawat di rumah sakit di sana. Kita sedang bersiap untuk menghantar beberapa orang pegawai dan pensyarah ke sana untuk membantu. Bercakap dalam sidang media di USM Pulau Pinang, Datuk Dr. Osman berkata keluarga Allahyarham telah dimaklumkan mengenai kejadian itu 1 pagi tadi. Jenazah itu dijangka tiba bersama baki ahli rombongan yang lain pada pukul 11 pagi esok di lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Masjid Al-Jami'ul Badawi Kepala Batas. Malaysia akan bekerjasama dengan Interpol bagi mengesan bakal pengganas yang menggunakan agensi umrah dan berkemungkinan menggunakan laluan transit lain untuk ke Syria sebelum menyertai kumpulan militan IS. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata ada dalam kalangan mereka menggunakan agensi umrah sebagai alasan untuk sampai ke Jeddah dan Madinah sebagai transit ke negara ketiga. Kita akan lihat dari segi manifest mereka, ya, dari segi tiket mereka itu umpamanya dia tidak akan sampai ke Jeddah atau Madinah saja. Dia mungkin dalam manifest itu mungkin dia akan pergi ke tempat lain yang senarai-senarai begitu akan dapat kerjasama dengan syarikat the travel agent, ya. Kerana ada di kalangan bakal penganas ni dia pergi ke negara yang ketiga dan dia pergi ke Istanbul umpamanya, lepas tu habis. Beliau ditemui selepas merasmikan Forum Jenayah dan Kepolisan di Malaysia kali ke-9 di Universiti Sains Malaysia USM. Sebelum ini polis mengesan 2 individu disyaki menggunakan alasan hendak mengerjakan ibadah umrah sebelum menyertai kumpulan militan IS. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata pihaknya turut bekerjasama dengan agensi umrah bagi memantau jadual penerbangan setiap individu yang mengikuti perjalanan agensi umrah berkenaan. Beliau percaya bilangan rakyat tempatan terlibat dengan kumpulan militan IS di Syria dan Iraq lebih ramai berbanding jumlah yang direkodkan ketika ini. Dalam perkembangan lain, beliau memberitahu Peguam Negara akan menyampaikan taklimat rang Undang-Undang Pencegahan Keganasan POTA kali kedua kepada Jemaah Menteri esok sebelum dibentang di Dewan Rakyat. Beliau menegaskan POTA bukanlah undang-undang yang hanya menjatuhkan hukuman semata-mata, malah ia lebih berbentuk pencegahan.
Mereka yang ditangkap akan dipulihkan dari segi akidah, ideologi dan ketaksuban terhadap sesuatu perjuangan. Berikutan kekejaman yang dilakukan kumpulan militan IS dan penyebaran pengaruhnya di negara ini, Kerajaan Negeri Perak akan mewartakan fatwa berkaitannya tidak lama lagi. Ketika ini, proses mewartakan fatwa berkenaan sedang dilaksanakan. Keputusan itu hasil perbincangan pada mesyuarat 23 Februari lalu yang dipengerusikan oleh Mufti Perak Tan Sri Harusani Zakaria. Sudah dibuat, tapi belum kita gazet saja. Fatwa sudah dibuat, tapi belum digazet. Jadi bila tak digazet, dia tak panggil ketua lagi, fatwa lagi. Kita akan gazet. Jelas beliau, perjuangan IS sebenarnya tidak direstui seluruh umat Islam kerana ideologi keganasan yang diketengahkan amat bertentangan dengan ajaran Islam sebenar, termasuk membunuh secara penyembelihan. Malah jihad yang diperjuangkan juga jelas bukan mati syahid. Untuk mengejar mati syahid. Kerana perbuatan mereka ini tidak akan mati syahid. Mereka kalau mati pun mati mereka kata saat matinya seorang penjenayah. Ya, kerana itu hendaklah dijauhi. Bekalan petrol RON 97 di Sarawak khususnya di bahagian Kuching dan Sri Aman kembali pulih hari ini setelah bekalan bahan api itu tiba sebanyak 2,500 tan metrik yang bersamaan dengan 2.5 juta liter. Bekalan dibawa dari Port Dickson terus ke Kuching. Menurut Menteri Muda Perancangan Sumber Datuk Noordin Majais, bekalan petrol tersebut akan diedarkan kepada 68 buah stesen minyak bagi menampung keperluan setempat selama 3 minggu sebelum bekalan seterusnya diperoleh. Katanya kekurangan bekalan minyak yang berlarutan dari Februari lalu disebabkan oleh penurunan harga minyak yang membawa kepada permintaan tinggi dalam kalangan pengguna. Ini dapat dilihat menerusi peningkatan penggunaan RON 97 di Kuching dan Sri Aman dengan jualan sebanyak 120,000 liter sehari dicatat berbanding Oktober tahun lepas yang mencatatkan 40,000 liter sehari. Pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan yang diwakili Ketua Pegawai Penguatkuasa Negeri Sarawak, Abdullah Hafiz Abdul Rahman berkata pihaknya akan menjalankan pemantauan dari semasa ke semasa dalam memastikan RON 97 mencukupi di kedua-dua bahagian. Kerajaan akan merujuk kepada Jabatan Peguam Negara dalam proses pengambilalihan pegangan saham sepenuhnya bernama TV Synergies yang berhad kerana ia melibatkan kerajaan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Sabri-Cik berkata ini bagi memastikan keseluruhan perkara diselesaikan mengikut aturan undang-undang. Beliau berkata proses perundingan dengan pemegang saham syarikat itu melibatkan beberapa perkara termasuk membolehkan Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama mengambil alih keseluruhan kepentingan dalam syarikat itu yang melibatkan penstrukturan saham dan operasi bernama TV. Menyatakannya di lobi Dewan Rakyat terdapat beberapa tuntutan yang dikemukakan pihak pemegang saham dan kerajaan perlu meneliti tuntutan itu supaya ia tidak merugikan kerajaan. Terdahulu dalam sesi soal jawab di Dewan Rakyat, beliau berkata Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama kini sedang membuat perundingan untuk mempertimbang langkah mengambil alih keseluruhan kepentingan dalam syarikat itu melibatkan penstrukturan saham dan operasi bernama TV. Langkah itu membolehkan kerajaan menyalurkan bantuan kepada bernama yang memiliki saham di stesen televisyen itu. Mengenai soalan Tanjung yang menyatakan bahawa RTM gagal membayar gaji pekerjanya, ianya adalah tidak benar sama sekali. RTM tidak pernah tidak membayar gaji pekerjanya dan itu adalah suatu pembohongan. Berhubung perkhidmatan siaran televisyen digital dataran DTT secara percuma. Menjelaskannya di Kemaman Terengganu, Datuk Seri Ahmad Sabri berkata penduduk miskin bakal menerima siaran itu dengan pemberian dekoder secara percuma dalam waktu terdekat. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC sini sedang menyenarai pendek mereka yang layak.
Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Sabri Cik berkata fasa pertama siaran DTT itu akan bermula di negeri-negeri pantai timur meliputi Kelantan, Terengganu dan Pahang. Seterusnya ia akan diperluaskan ke Sabah dan Sarawak diikuti negeri-negeri di utara, selatan dan Lembah Kelang. Kemudahan tersebut disediakan kepada penduduk miskin yang tidak mampu melanggan siaran televisyen digital Astro. Ia juga bagi menggantikan penggunaan TV analog di rumah mereka yang menggunakan antena biasa. Jadi ini adalah suatu perkara yang benar kerana kita tidak mahu orang kampung terutama sekali yang berpendapat rendah, dia tidak mampu untuk berhijrah daripada menggunakan televisyen yang selama ini tidak boleh menerima siaran digital akan dapat berbuat demikian dengan mempunyai dekoder ini. Dan ini adalah salah satu daripada program yang akan diberikan. Cumanya sehingga sekarang ini belum diputuskan apakah siapakah yang termasuk dalam senarai 2 juta penerima dekoder bagi membolehkan TV analog untuk menerima siaran digital ini. Pihak pengendali siaran televisyen digital itu akan menyediakan sebanyak 2 juta unit set-top box STB atau antena muda alih CPE secara percuma untuk peringkat permulaan. Sebanyak 80 siaran televisyen dan 40 saluran radio dengan 45 daripada siaran TV itu berdefinasi tinggi HD. Datuk Seri Ahmad Sabri berkata MCMC akan terus memantau pertukaran siaran TV analog kepada digital sehingga ianya dilaksanakan sepenuhnya menjelang bulan Jun tahun 2016. Bagaimanapun perkhidmatan yang disediakan syarikat pengendali DTT itu sama sekali tidak akan menjejaskan Astro yang mempunyai peranan sendiri dalam menyediakan pakej siaran tertentu kepada pelanggannya. Presiden Myanmar U Thein Sein memulakan lawatan negara sulung 2 hari ke Malaysia. Beliau yang tiba kira-kira jam 12.30 tengah hari di Kompleks Pengeraya Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur diiringi isterinya Daw Khin Kin Win, menteri-menteri kabinet serta pegawai-pegawai kanan kerajaan. Lawatan ini adalah atas undangan Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Para delegasi disambut Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman berserta Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Paul Lau Sin Kuan selaku Menteri Pengiring. Ini merupakan lawatan pertama beliau ke Malaysia sejak dilantik sebagai Presiden Republik Kesatuan Myanmar pada 2011. Program lawatan merangkumi upacara sambutan majlis menghadap Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan Raja Pemaisuri Agong serta Majlis Santapan Negara. Presiden U Thein Sein dijadual mengadakan mesyuarat terhad dengan Perdana Menteri diikuti mesyuarat delegasi esok. Kedua-dua pemimpin dijangka akan membincangkan mengenai kemajuan kerjasama dua hala sedia ada dan peningkatan dalam kerjasama pelbagai sektor bagi faedah kedua-dua buah negara. Myanmar adalah rakan dagang ke-38 terbesar Malaysia dan ke-7 terbesar dalam kalangan negara ASEAN. Pada tahun 2014, jumlah perdagangan dua hala Malaysia-Myanmar dicatat 3.18 bilion ringgit. Sultan Perak Sultan Dr. Nazrin Shah sekali lagi mempengerusikan mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-237 di Istana Negara hari ini. Antara yang menjadi perbincangan utama mesyuarat 2 hari ini ialah mengenai hal ehwal agama Islam, keselamatan dan pertahanan negara. Mesyuarat yang bermula semalam dihadiri semua Raja Melayu kecuali Pahang yang diwakili Tengku Muda Pahang, Tengku Abdul Rahman Sultan Ahmad Shah, manakala Johor tidak menghantar wakil. Kesemua Menteri Besar turut hadir dalam mesyuarat ini termasuk Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Manakala yang di-Pertua Negeri Melaka, Sabah dan Sarawak juga hadir diiringi Ketua Menteri masing-masing kecuali Pulau Pinang. Menurut kenyataan dikeluarkan pejabat penyimpan mohor besar Raja-Raja, majlis disembahkan taklimat terkini mengenai pertahanan negara oleh Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Raja Muhammad Afendi Raja Muhammad Noor, manakala aspek keselamatan oleh Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar. Perkara-perkara mengenai agama Islam, pelantikan Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya, pelantikan semula seorang ahli dilantik Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI dan pelantikan Ahli Lembaga Penasihat Penyelarasan Pelajaran dan Pendidikan Islam turut dibincangkan.
Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kedah memohon peruntukan khas RM50 juta menerusi rancangan Malaysia ke-11 RMK11 untuk menaik taraf kemudahan PAM bagi menyalur air ke sawah. Pengerusinya Datuk Mat Alwi Cik Ahmad berkata peruntukan membaik pulih itu bagi menangani masalah kekurangan bekalan air untuk disalurkan ke sawah khususnya di kawasan Kedah. Jika ini gagal diatasi, petani bakal berdepan kerugian kira-kira RM160 juta semusim. Beliau menyatakannya ketika menjadi tetamu Radio Malaysia Kelantan FM. Sekiranya kita masih terus meneroka hutan kita dan terus membiarkan tanah tinggi di teroka segitu. Jadi saya nak minta kerjasama kerajaan negeri. Kerajaan negeri pada saya harus bagi arahan serta-merta tidak ada lagi penerokaan tanah-tanah baru untuk tempoh kurang-kurangnya 5 ke 10 tahun. Baru keadaan akan pulih seperti asal. Kekurangan air yang boleh dipam bergantung kepada paras air sungai utama yang kini semakin cetek kesan penerokaan tanah yang serius di Hulu Kelantan. Ketika ini, Kedah menyediakan kira-kira 400 buah pam untuk mengalirkan air ke sawah padi termasuk bekalan minyak diesel bagi membantu pesawah berdepan musim kemarau. Dalam pada itu, menurutnya kerajaan telah pun meluluskan bantuan RM4.8 juta untuk diagihkan kepada 1,769 petani yang kerugian tahun lalu apabila hasil sawah dengan keluasan 4,206 hektar musnah akibat kemarau. Kedah mempunyai keluasan tanaman padi berjumlah 29,450 hektar. Dan bagi mengelak kebakaran dalam musim kemarau ini, orang ramai khususnya para pekebun kecil diingatkan agar tidak melakukan pembakaran terbuka sehingga pertengahan April depan. Menurut penolong kanan penguasa bomba AD Zulkifli Abdullah berkata, terdapat beberapa kawasan panas yang dikenal pasti sering berlakunya kebakaran tanah gambut termasuk di Kuala Baram, Pulau Melayu, Permai Jaya, Tundan, Punjuk 2 dan Batu 1. Bagaimanapun jelas beliau, kejadian kebakaran tanah gambut setempat yang berlaku sejak awal bulan Mac lalu kini dalam keadaan terkawal. Anggap tak serius sangatlah. Maksudnya kehadiran kita hanya purata 4 kali sehari, mana bagi kita 4 kali sehari ni ada agak sikitlah dibanding kepada tahun-tahun lepas. Cuma itu penambahbaikan daripada segi penguasaan kita ataupun dari hasil pemantauan kita ataupun mungkin kesedaran orang awam setelah kita buat beberapa program kesedaran tentang pembakaran terbuka kepada kampung-kampung dan kepada masyarakat-masyarakat. Beliau ditemui ketika meninjau lokasi kebakaran tanah gambut di Kuala Baram Miri. Pihak bomba Miri kini sedang bersiap sedia termasuk bekerjasama dengan Jabatan Alam Sekitar bagi menghadapi kes-kes kebakaran dengan meningkatkan kekerapan pemantauan khususnya di lokasi yang berisiko berlakunya kebakaran. Bertemu kembali. Akibat cemburu buta, seorang lelaki bertindak melepaskan beberapa das tembakan di kedai makan milik kekasihnya di Naka Padang Terap, Kedah. Namun tindakan tersebut membawa padah apabila lelaki berkenaan ditahan pihak polis bersama seorang lagi rakannya. Timbalan Ketua Polis Kedah Datuk Zakaria Yusof berkata dalam kejadian pada Selasa lalu pihaknya menerima laporan daripada seorang wanita berusia 40-an yang juga pemilik kedai makan berkenaan mengenai tindakan suspek melepaskan beberapa das tembakan ke kedainya. Bertindak daripada laporan itu, sepasukan anggota polis berjaya menahan suspek selepas melakukan serbuan di sebuah rumah di Padang Terap. Polis turut merampas beberapa butir peluru hidup, 2 gari dan sebuah kenderaan pacuan 4 roda. Susulan penahanan suspek, polis melakukan serbuan kedua dan menahan seorang lagi suspek. Pemeriksaan lanjut polis menemui selaras pam gun bersama pelbagai jenis peluru hidup. Jadi kita nak confirm pasal apa kelonsong peluru ada, senjata pump gun kita dah dapat, tetapi pistol yang dipercayai digunakan oleh lelaki semasa tembakan awal di kedai makan tadi masih lagi dalam pencarian pihak kita. Jadi suspek ni belum disclose lagi mana dia buang. Kita masih
siasat, kita masih interrogate untuk tahu di mana dia buang pistol yang dia guna semasa tembakan. Kedua-dua suspek yang berusia awal 30-an direman sehingga 17 Mac. Kes disiasat di bawah Seksyen 8 Akta Senjata Api 1960 yang membawa hukuman penjara 14 tahun dan tidak kurang 6 sebatan jika sabit kesalahan. Manakala bagi kesalahan memiliki peluru, kedua-dua suspek didakwa di bawah Seksyen 8(A) Akta Senjata Api 1960 yang membawa hukuman penjara 7 tahun dan denda RM10,000. 24 warga Myanmar termasuk seorang bayi berusia setahun 6 bulan gagal dalam cubaan menyeludup keluar secara tidak sah ke negara asal pagi tadi. Jabatan Imigresen Kedah dan Unit Pencegahan Penyeludupan UPP Kedah terlebih dahulu berjaya mengesan kehadiran mereka di tempat letak kereta zon bebas cukai di Bukit Kayu Hitam sebelum bertindak menahan kesemuanya. Pengarah Imigresen Kedah Muhammad Yusri Hashim berkata 18 lelaki, 5 wanita dan seorang kanak-kanak perempuan itu ditahan menerusi ops cantas. Kesemua warga Myanmar itu ditahan ketika sedang berkumpul untuk menyeludup keluar ke Thailand melalui jalan yang tidak diwartakan sebelum meneruskan perjalanan ke negara asal. Kebanyakan pendatang tanpa izin berkenaan bekerja di Selangor, Pulau Pinang dan Johor. Mereka ditahan di bawah Seksyen 6(1)(C) Akta Imigresen 1959-63 Pindaan 2002 kerana tiada pas atau permit yang sah untuk berada dan tinggal di Malaysia. Kesemua parti dibawa ke lokap Jabatan Imigresen Negeri Kedah di Alustar untuk siasatan lanjut sebelum diserahkan ke Depo Imigresen Belatik Sik. Antara alasan mereka ingin pulang ke kampung halaman di Myanmar berikutan sudah bekerja 1 hingga 3 tahun di Malaysia. Felda mengesahkan kawasan tanah rancangannya di Bukit Tangga, Bukit Kayu Hitam hanyalah salah satu daripada 10 laluan di sempadan Malaysia-Thailand yang digunakan pendatang asing tanpa izin parti untuk masuk ke negara ini. Justru dakwaan sebuah akhbar tempatan berbahasa Inggeris malam yang mengatakan Felda Bukit Tangga adalah pangkalan tetap parti tidak benar. Menjelaskannya, Pengurus Besar Felda Wilayah Alustar Abdul Rahman Ahmad berkata pihaknya sentiasa proaktif membentras kemasukan parti dan penyeludupan migran melalui kerjasama erat dengan pasukan keselamatan. Kenyataan itu disokong Ketua Peneroka Felda Bukit Tangga Abdul Razak Ramli yang mengakui jika ada tangkapan parti dilakukan, pihaknya pasti terus menyerahkan mereka kepada pihak berkuasa. Buktinya, 46 parti dari etnik Rohingya dan Bangladesh ditangkap di kawasan Masjid Ar-Rahman Bukit Tangga tahun lalu. Mengatakan Felda ni menjadi tempat tumpuan parti masuk dan juga mencari perlindungan di kawasan Felda. Jadi apa yang kita buat dalam struktur pentadbiran kita di peringkat rancangan, kita ada pengurus dan juga jawatan kuasa kemajuan rancangan. Jadi setiap penemuan yang kita jumpa di dalam ladang ataupun di mana-mana yang berdekatan dengan kawasan Felda, kita akan terus report pada pihak berkuasa tempatan. Mana-mana pendatang yang terdapat dalam kawasan Felda memang kita tangkap dan kita serah kepada pihak keselamatan. Dan kita tak simpan. Kita tak simpan pun. Dan tiap-tiap bulan kita mengadakan mesyuarat JKKR, kita peringatkan semua ketua-ketua blok mana yang dapat maklumat tentang mana ada terdapat pendatang haram dalam kawasan Felda, kita tangkap dan kita serah kepada pihak keselamatan. Bagaimanapun, Adun Bukit Kayu Hitam Datuk Ahmad Zaini Japar mengakui ciri-ciri keselamatan sepanjang 30 km di sempadan kedua-dua negara itu masih longgar dan mudah dibolosi. Antaranya ketiadaan pagar dan tembok selain lampu limpah. 16 agensi penguatkuasa bertugas di sempadan ICQ Bukit Kayu Hitam. Ekoran peningkatan jumlah kemalangan maut melibatkan penunggang dan pembonceng motosikal semasa Ops Selamat 6/2015 sempena Tahun Baru Cina, Polis Diraja Malaysia melancarkan op roda bagi memburu golongan tersebut. Sasaran operasi penunggang dan pemilik motosikal yang menyalahi peruntukan undang-undang. Menurut Ketua Trafik PDRM SAC Datuk Muhammad Fuad Abdul Latif, operasi yang diadakan akan menahan pesalah dan menyita motosikal milik mereka melalui sekatan jalan raya.
Peringatan juga dikeluarkan kepada pemilik motosikal supaya lebih bertanggungjawab untuk tidak membenarkan motosikal mereka dibawa oleh sesiapa sahaja yang tidak mempunyai lesen. Selain itu, operasi juga memberi tumpuan kepada penuntut sekolah. Kalaulah penuntut sekolah ini membawa motosikal ke sekolah, saya yakin motosikal ini kepunyaan ibu bapa mereka. Dan saya bagi amaran kepada ibu bapa, sekiranya kita dapat tahan anak-anak mereka yang menunggang motosikal ke sekolah tanpa lesen, kita akan panggil ibu bapa mereka ke balai-balai juga. Dalam op selamat yang diadakan selama 15 hari bermula 12 hingga 26 Februari, 186 kemalangan maut dicatat dengan 122 kes melibatkan penunggang motosikal. Mayat seorang lelaki yang dengan kesan terbakar ditemui dalam longkang di tepi lebuh raya utara selatan kilometer 253.4 menghala ke selatan pagi tadi. Ketua Polis Daerah Seremban Muhammad Zaki Harun berkata hasil siasatan awal mendapati mangsa berumur dalam lingkungan 20 hingga 30-an. Mayat ditemui dalam keadaan terlentang dengan kulit melecur di bahagian tangan, badan serta kaki dipercayai akibat kebakaran. Tumpukan darah turut ditemui di bahu jalan. Bagaimanapun tiada kecederaan yang nyata pada tubuh mangsa, malah tiada barang kemas atau barang berharga pada mayat. Mangsa dipercayai dibakar dalam longkang yang terletak 2 meter dari bahu jalan. Mayat kemudiannya dibawa ke bilik mayat Hospital Tuanku Jaafar Seremban untuk bedah siasat. Dan proses DNA bertujuan mengenal pasti identiti mangsa. Muhammad Zaki memohon kepada orang ramai yang menyaksikan kejadian atau kehilangan ahli keluarga mahupun rakan supaya menghubungi Ibu Pejabat Polis Daerah Seremban di talian 06 603 3222 atau talian terus 06 6014 999 atau mana-mana balai polis berhampiran. 7 tapak pembinaan yang didapati menjadi sarang pembiakan nyamuk Aedes di Pulau Pinang telah diarah tutup. Arahan penutupan itu berkuat kuasa 14 hari dan pemaju atau kontraktor terlibat perlu mengemukakan bukti bahawa kerja pembersihan telah dilakukan sebelum dibenar beroperasi semula. Pengerusi Jawatankuasa Pertanian dan Industri Asas Tani Pembangunan Desa dan Kesihatan Negeri, Dr. Afif Bahardin berkata tapak pembinaan terbabit 3 di daerah Barat Daya, 2 di seberang Perai Tengah dan masing-masing 1 di seberang Perai Utara dan Timur Laut. Syarat penutupan ialah apabila terdapat lebih daripada 3 pembiakan nyamuk dengan kompaun maksimum RM500 bagi setiap kesalahan. Sebanyak 109 daripada 237 tapak binaan telah diperiksa setakat 7 Mac di seluruh negeri dengan kekerapan hampir setiap hari dan dalam tempoh itu Jabatan Kesihatan Negeri mengeluarkan 13 kompaun. Dalam pada itu beliau berkata Pulau Pinang mencatat peningkatan sebanyak 201.23% kes denggi dengan 1,229 kes direkod sejak Januari hingga 7 Mac berbanding 408 kes bagi tempoh sama tahun lepas. Nelayan laut dalam tidak dibenarkan menangkap ikan di kawasan sekitar 500 meter dari pelantar minyak bagi mengelak risiko kebakaran diesel dan struktur pelantar. Larangan tersebut dilaksana sebagai langkah keselamatan bagi mengelak insiden tidak diingini. Antara faktor kemalangan merokok ketika memancing dan memasak menggunakan dapur gas di dalam kapal. Isu keselamatan terutamanya keselamatan yang berkaitan dengan penangkapan ikan di sekitar pelantar-pelantar minyak ni memang sesuatu yang agak serius lah sebenarnya. Banyak pelantar-pelantar di sekitar Pulau Labuan ataupun di lautan di Labuan Sabah, Sarawak dan Brunei. Di mana nelayan-nelayan ini sekarang memanglah mereka tertarik kepada kawasan-kawasan di pelantar ini disebabkan ingin mempunyai ikan yang banyak.
Beliau bercakap pada kempen keselamatan untuk nelayan di Labuan yang dihadiri 100 nelayan laut dalam, turut dimaklumkan rancangan untuk membina projek taman tangkapan ikan dan tukun tiruan sebagai tempat pembiakan ikan demi menambah hasil tangkapan pada masa akan datang. Tahun lepas ramai 1,216 nelayan berdaftar di Labuan. 4 kampung terlibat dengan banjir besar di Kelantan penghujung tahun lalu menjadi kampung angkat bagi Pertubuhan Pemufakatan Persaudaraan Islam Nusantara Pimpin Malaysia bagi memudahkan saluran bantuan pasca banjir kepada penduduknya. 4 kampung berkenaan adalah Kampung Limau Kasturi dan Kampung Kuala Sungai, Gua Musang, Kampung Teluk Renjuna, Tumpat dan Kampung Labu Pahang. Menurut Presiden Pimpin Profesor Abdul Aziz Sheikh Ibrahim, melalui program Kampung Angkat, pertubuhan berkenaan dapat berkongsi ilmu dan kepakaran khususnya dalam bidang keusahawanan bagi membuka peluang kepada penduduk meningkatkan ekonomi keluarga selepas banjir. Kita pimpin lihat kepada pembangunan sosioekonomi. Sebab itu kita ada follow up aktiviti macam yang disebutkan tadi. Dan begitu juga di tempat-tempat lain kita akan lihat kepada ekonomi aktiviti yang boleh bawa masyarakat setempat itu mula balik aktiviti ekonomi mereka. Beliau ditemui selepas majlis penyampaian sumbangan Persatuan Ibu Bapa Guru PIBG di Sekolah Kebangsaan SK Melur, Kota Baru. Masih ramai rakyat Malaysia yang tidak menyedari bahaya pengambilan garam secara berlebihan kepada kesihatan diri. Walaupun garam penting untuk kesihatan, namun pengambilan garam secara berlebihan boleh memudaratkan kesihatan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramanian berkata data Kementerian Kesihatan menganggarkan purata pengambilan garam di kalangan orang dewasa adalah sebanyak 8.7 gram sehari. Ia 1.7 kali ganda berbanding saranan Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO sebanyak 5 gram sehari. Pengambilan garam yang berlebihan berkait rapat dengan penyakit hipertensi kini dianggarkan 32.7% atau 5.8 juta rakyat Malaysia dewasa dari 18 tahun dan ke atas mengidapi hipertensi. Kamu kena pilih makanan yang sihat, iaitu yang mungkin kurang garam atau tidak garam, dan kalau pilih jangan pilih makanan yang masin, jangan pilih. Datuk Seri Dr. S. Subramanian berucap pada majlis perasmian Minggu Kesedaran Garam Sedunia 2015 di Putrajaya. Baiklah saudara, untuk mendapatkan laporan meteorologi, kita akan bersama dengan Sarima Sulaiman dalam laporan cuaca. Baiklah saudara, sekian dulu Nasional 5 edisi 12 Mac 2015. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Corak tiupan angin pada ketika ini masih lagi dipengaruhi oleh angin dari arah timur laut dengan kelajuan angin terutamanya di kawasan perairan boleh mencapai sehingga 50 km sejam dan ombak boleh mencapai ketinggian 3.5 meter. Berikutan itu, Map Malaysia masih lagi mengekalkan amaran laut kategori pertama iaitu melibatkan kawasan perairan Kondo, Reef North, Palawan, Layang-Layang, Labuan dan juga Reef South, juga melibatkan di sekitar kawasan perairan negeri Sabah dan juga Sarawak. Yang mana keadaan ini dijangkakan akan berterusan sehingga 13 Mac 2015 dan sepanjang tempoh ini keadaan ini berbahaya bagi aktiviti bot-bot kecil, sukan laut dan rekreasi laut. Daripada imej satelit pula, pada ketika ini kurang pembentukan awan aktif di Semenanjung maupun di Sabah dan sedikit di sekitar negeri Sarawak. Untuk ramalan cuaca sebelah pagi esok, dijangkakan keadaan cuaca bagi di Semenanjung dijangkakan tiada hujan di kesemua negeri, begitu juga di Sabah dan juga Sarawak. Sekian dulu info cuaca dari Map Malaysia, dan sebelum kita kembali ke Angkasa Puri, kita lihat terlebih dahulu tinjauan cuaca untuk bandar-bandar utama.